Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya ingin berkongsi mengenai langkah penulisan OPKK. Jadi ini adalah edisi yang kedua. Saya pernah juga berkongsi edisi yang pertama. Jadi harap-harap edisi kedua ni ada penambahbaikan daripada saya. Okey. Mari kita lihat bersama-sama apakah yang dikatakan objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran adalah sebenarnya apakah kemahiran atau pengetahuan yang akan dikuasai oleh murid pada sesi pembelajaran yang akan kita laksanakan. Okey, jadi langkah membina objektif pembelajaran adalah yang pertama mesti kita merujuk di SKP. Okey, kemudian kita menentukan pengetahuan dan kemahiran yang perlu diajarkan, serta yang ketiga rujuk standard pembelajaran dan tentukan kemahiran yang boleh dikuasai oleh murid mengikut ketetapan yang masa yang ada. Okey, ini adalah penulisan OPKK untuk RBT tahun 4. Mari kita tengok standard pembelajaran kita ambil daripada DSKP di sini iaitu melakar pelbagai jenis garisan. Okey, 2.22 nampak ni rakan-rakan. Kemudian objektif pembelajaran ini sebenarnya kita ambil daripada standard pembelajaran. Nampak tu? Maksudnya kita akan tulis di sini dengan perkataan murid boleh melakar pelbagai jenis garis. Okey. Dan selalunya yang mengelirukan rakan-rakan guru adalah apabila sampai menulis kriteria kejayaan. Jadi kriteria kejayaan ni kita akan bermula dengan perkataan murid dapat mengenal dan menyenaraikan jenis garisan dalam reka bentuk. Dari mana kita beroleh itu? Daripada standard prestasi ini, SP. Nampak rakan-rakan? Standard prestasi di sini guru ini mengambil di sana iaitu menyenaraikan garisan dalam reka bentuk. Okey, mengenal dan menyenaraikan jenis garisan dalam reka bentuk. Kemudian guru kita ini mengambil lagi di sana SP-nya menerangkan fungsi garisan dalam reka bentuk produk dan menggabungkan garisan dan gabungan bentuk asas. Maksudnya diletak di sini, disambung lagi dengan yang ketiga ini. Nampak tu? Menghasilkan lakar reka bentuk, kemudian menggunakan garisan dan gabungan bentuk asas. Maksudnya kriteria kejayaan ni lahir daripada standard prestasi dan di sinilah kelihatan kita nampak tipi mana anak-anak kita telah berjaya jika maksudnya bila murid-murid kita berjaya menyelesaikan pentaksiran yang telah kita rancangkan berdasarkan kriteria kejayaan ini, kita akan nampak anak-anak kita berjaya menguasai TP1, TP2 dan sampailah ke TP3. Jadi itu semuanya dirancang oleh rakan guru sendirilah. Okey. Ini contoh kadang-kadang kita ditanya di mana letaknya aras. Aras itu sebenarnya memang terletak di dalam kriteria kejayaan. Ini sebenarnya yang tadi di mana ini kita ambil daripada standard pembelajaran melakar pelbagai jenis garis. Saya ulang lagi sekali. Dan objektif pun kita ambil dari sini, cuma kita letak perkataan murid boleh melakar pelbagai garis. Kemudian kriteria kejayaannya kita letak murid dapat mengenal dan menyenaraikan jenis garisan dalam reka bentuk. Ini kita ambil daripada mana tadi? Daripada standard prestasi. Okey, daripada standard prestasi. Jadi dari situlah kita meletakkan aras sebenarnya dan di dalam aras itulah di sini jugalah terletaknya kemahiran ada letak kebar, maksudnya kebat. Maksudnya di sinilah di kriteria kejayaan inilah rakan guru boleh menentukan sama ada kita ingin memberikan hanya tahap pengetahuan, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Okey, dan semestinya lah kita punya penulisan RPH mestilah berfokus mengikut tajuk, boleh diukur, boleh dicapai, keboleh laksanaan dan mengikut masa yang ditetapkan. Dan kalau kita melihat daripada standard 4 pun di sini, kita lihat dari standard 4, daripada standard 4 iaitu 4.1 guru sebagai perancang, dari sini kita sudah nampak adakah kita berjaya mengikut pelbagai aras keupayaan murid.
Adakah kita berjaya mengikut peruntukan masa yang ditetapkan? Adakah kita berjaya mematuhi ketetapan kurikulum arahan yang berkuat kuasa? Jika kita memenuhi ketiga-tiga ini, maksudnya kita layak untuk mendapat 4 untuk 41 guru sebagai perancang. Kerana jelas di sini. Okey. Jadi apa sebenarnya kriteria kejayaan? Kriteria kejayaan ini sebenarnya adalah akan menjawab bagaimana kita tahu murid mencapai objektif pembelajaran kali ini. Dan di sinilah macam yang saya katakan tadi, dijadikan rujukan untuk merancang aktiviti pembelajaran, dijadikan rujukan untuk pentaksiran bilik darjah. Dan pentaksiran juga ditentukan, maksudnya proses itu, aktiviti itu ditentukan melalui kriteria kejayaan ini. Maksudnya PBD pasti berlangsung di dalam kelas. Itulah sepatutnya yang terjadi. Dan apakah langkah modus kriteria kejayaan? Rujuk standard prestasi untuk melihat kemahiran dan pengetahuan perlu dikuasai dan mencapai objektif pembelajaran dipilih, memastikan kriteria kejayaan disusun daripada mudah ke sukar dan dapat menunjukkan proses mencapai objektif pembelajaran yang dipilih. Jadi secara rumusannya sebenarnya perkara yang paling penting dalam penulisan OPKK kita haruslah menggunakan DS, DSKP. Dari DSKP itu, daripada SP itu lahirlah objektif pembelajaran, kemudian kriteria kejayaan dan akan menghasilkanlah penulisan OPKK. Jadi penulisan objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan yang betul adalah penting untuk membantu murid memahami proses PDP pada hari tersebut. Semoga perkongsian hari ini akan menambah sedikit ilmu yang kita ada. Terima kasih semua dan minta maaf jika ada sebarang kekurangan.